السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-37 dan 38 dari surah Yusuf. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang keempat, muka surat 577. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sungguhnya aku telah meninggalkan agama orang yang tidak beriman kepada Allah sedang mereka ingkar pada hari kemudian. Dan aku mengikut agama bapa-bapaku iaitu Ibrahim, Ishak, Yaqub. Tidaklah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah kurnia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Jadi ketika mereka memenjarakan Yusuf alaihissalam ini, seperti yang telah kita bawakan pada bab yang lalu, dipenjarakan juga bersama dengan Yusuf AS, sama ada bersama-sama ataupun selepas itu dua orang pemuda dari pelayan yang bekerja di istana, salah seorang pembuat roti dan seorang lagi pembuat minuman, kerana ada pengaduan bahawa racun telah diletakkan dalam makanan diraja. Maka kedua teman itu telah memimpi. Pembuat minuman raja bercerita, aku mimpi dalam tidurku aku sedang merah anggur untuk jadikan arak, khamr. Dan pembuat roti pula berkata, aku melihat dalam mimpiku aku membawa roti di atas kepala, burung-burung makannya di atas kepalaku. Kemudian keduanya berkata kepada Yusuf, beritahulah kepada kami takwil dan penjelasan mimpi ini, kerana kami melihat engkau ini termasuk orang yang ahli dalam takwil mimpi, akhlakmu baik. Tolonglah tafsir untuk kami, wahai Yusuf. Jadi maksudnya kat sini mereka meyakini melihat kepada perilaku akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Allah ini, terbukti tentulah engkau ini boleh mentakwilkan mimpi apa yang kami alami, wahai Yusuf AS. Jadi kita akan lihat dalam bahagian berikutnya, ayat berikutnya, Yusuf menggunakan peluang itu, keyakinan dua orang temannya itu kepada ilmu dan juga keikhlasannya untuk mengajak mereka beriman kepada Allah SWT. Ini yang akan kita lihat dalam ayat yang berikutnya. Jadi kata-kata yang diajukan di sini oleh Nabi Yusuf AS adalah untuk mengajak mereka, memulakan dakwahnya kepada mereka dengan bahawa baginda memiliki mukjizat yang Allah berikan, bahawa Allah memberitahu kepadanya apa yang terdapat pada makanan, bila makanan itu, dari mana datangnya, bila waktunya. Semua itu merupakan wahyu yang Allah berikan kepada baginda AS. Maknanya nak beritahu kepada mereka, seperti kata ahli tafsir dalam tafsir Baghawi, dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Hadaiq Qurawi wa Raihan, supaya manusia yang berada bersama dengannya mengetahui kelebihan yang ada pada baginda, bukan setakat untuk mentafsirkan mimpi sahaja, tetapi baginda juga mengetahui perkara-perkara gaib, sebahagian daripada perkara gaib yang Allah wahyukan kepadanya, bagi memperkukuhkan dakwah baginda alaihissalam. Jadi ini sebahagian daripada ilmu yang Allah curahkan kepadanya menerusi wahyu, bukan melalui cara perdukunan ke, perkara khurafat ke, atau perkara yang sama dengannya, bahawa itu merupakan bayangan datang dalam mimpi, dalam tidur, dalam sesuatu yang bersifat khurafat diada-adakan. Tidak. Jadi wahyu seperti yang kita fahami, yang kita pelajari dalam akidah, dia merupakan satu yang Allah utuskan menerusi Jibril AS sebagai contoh, ataupun untuk Nabi-Nabi Allah, ia berlaku juga menerusi mimpi. Jadi Nabi Yusuf ini merupakan sebahagian daripada orang datang pada Kanaan, dan yang lain merupakan penduduk Palestin. Orang Mesir, mereka ni menyembah matahari, dipanggil Ra, menyembah lembu, Abis, dan menyembah juga Fir'aun yang kita lihat pada zaman Nabi Musa AS kelak. Kisah Nabi Musa yang diutuskan selepas Nabi Yusuf melawan Fir'aun yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan untuk disembah, menceritakan sebagai contohnya, kenapa kamu tidak beriman kepada aku, wa hadhil anharu tajri min tahti, ini sungai mengalir bawah tapak kaki aku. Ke Fir'aun dan juga sapi dan juga lembu ataupun sapi ataupun matahari adalah sembahan oleh orang Mesir pada masa itu. Jadi mereka orang tidak tahu akan pahala dan seksa lepas pembalasan. Ini yang diperhatikan Nabi Yusuf AS sepanjang baginda berada dalam istana, tinggal di rumah Aziz Misr yang telah kita bincangkan
tafsirkan dalam ayat yang lalu. Dan mereka ni tak percaya dengan hari akhirat. Ingat ya tuan-tuan, tak ada satu deskripsi tentang akhirat yang lebih lengkap, lebih sempurna berbanding dengan apa yang terdapat dibawakan dalam Islam. Tidak ada. Mereka mengatakan bahawa seumpamanya kalimah RIP, rest in peace. Apa benda yang maksudkan itu? Apakah syarat-syarat untuk mendapat peace di akhirat itu? Tidak ada penjelasan, melainkan dalam Islam sahaja. Jadi ini diperhatikan Nabi Yusuf AS. Mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Kalau percaya pun jalannya tersilap, kompasnya tersilap. Mereka lebih percaya bahawa Firaun dapat kembali ke akhirat dalam keadaan tubuhnya telah diawetkan. Ini disebut dalam contohnya tafsir Al-Manar oleh Muhammad Rashid Ridha. Ini mereka menyangkakan bahawa Firaun boleh hidup sebab mereka mengawetkan tubuhnya, meletakkannya dalam bangunan-bangunan piramid yang besar itu dan meletakkannya dalam keranda daripada emas, menyediakan bahan-bahan untuk diperdagang untuk penggunaan mereka bila mati besok masuk ke alam baru, maka telah ready, ada simpanan yang mencukupi untuk perjalanan kat situ. Ini yang Allah SWT bawakan kepada kita kata-kata Nabi Yusuf ketika berdakwah ni tadi, bahawa ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku melihat, aku observe apa yang berlaku dalam kehidupan mereka ni, kesesatan yang ada dalam kehidupan mereka itu, bahawa perjalanan ke akhirat mereka memang kelabu asap, tak jelas. Jadi bila Allah Taala mengulangi perkataan, kita lihat dalam uslub Quran di sini ya, ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Aku tinggalkan cara hidup umat kaum yang tidak beriman kepada Allah. Wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka terhadap akhirat, mereka itu kafir. Di sini berlaku pengulangan hum. Jadi pengulangan hum ini bagi menguatkan, menjelaskan bahawa selain daripada mereka yang beriman kepada Nabi-Nabi Allah dan Rasulullah, mereka ni memang bab akhirat ni memang kelabu asap, memang tidak faham. Kerana tidak ada deskripsi untuk mereka fahami. Apakah perkara yang akan melayakkan mereka mendapat habuan akhirat itu, keselamatan, adakah semua orang berada. Dan kalau semua mendapat kebaikan, mendapat keselamatan, kebahagiaan mereka dambakan, maka tentulah kehidupan dunia ni sia-sia bukan? Maka apakah garis panduan SOP yang dikehendaki oleh Al-Khaliq kepada kita yang datang ke dunia ni? Maka penjelasannya cuma ada dalam Islam sahaja, kata Nabi Yusuf AS di sini. Jadi Yusuf telah meninggalkan jalan kekafiran, kemusyrikan dan agama orang kafir yang mereka tu tak percaya kepada Allah, dan ada macam-macam sembahan seperti dikatakan tadi, mataharinya, lembunya, Firaunnya. Maka aku mengikuti agama datuk nenek moyangku yang semua mereka merupakan Nabi-Nabi Allah dan Rasulullah seperti Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Jadi penyebutan tentang abai ini menunjukkan kepada kita bahawa datuk Nabi Yusuf, ayahnya, dan Yusuf sendiri, mereka ini merupakan Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua rakan yang merupakan banduan itu, pembuat roti dan juga pembuat minuman diraja, mengetahui bahawa Yusuf merupakan seorang Nabi Allah yang Allah beri wahyu kepadanya untuk mengkhabarkan satu perkara gaib mereka, bukan menceritakan bab mimpi sahaja. Jadi lebih daripada itu. Di sini menunjukkan kepada kita harus untuk kita memperkenalkan diri kita dalam satu suasana supaya orang kenal. Asal saja jangan punya unsur ataupun sifat takabur. Kita mungkin kena perkenalkan diri kita supaya sekurang-kurangnya orang tahu dan orang mengambil faedah daripada kesempatan, peluang yang kita boleh bantu mereka untuk selesaikan urusan itu. Kita pindah ke satu taman, cerita saya sebenarnya nama saya sekian-sekian, ayahanda saya orang sekian-sekian. Cerita dengan tujuan supaya mudah-mudahan dapat mengulurkan bantuan kepada mereka. Itu harus hukumnya. Seperti yang berlaku pada Nabi Yusuf AS di sini, menceritakan tentang baginda dan datuk nenek moyangnya yang merupakan orang yang terpilih di sisi Allah SWT, bukan untuk berbangga-bangga dan bertakabur, tapi untuk memberitahu mereka bahawa ini merupakan susu galur kenabian dan kamu patut ikut aku untuk selamat dunia dan juga akhirat. Jadi seperti inilah keadaan orang yang berjalan mengikut petunjuk, mengikut jejak para rasul, dan aku nak bawa kamu pada petunjuk yang telah aku imani, yang aku ikuti ini. Kemudian Allah menetapkan tentang metodologi para nabi dan para rasul secara umum, bahawa Allah menceritakan di sini dapat kita lihat bila baginda mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidak patut bagi kami, iaitu para nabi, untuk bersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, seperti malaikat ke, jin ke, manusia ke, yang mana itu semua tidak patut dilakukan dengan patung berhala ke. Inilah di akidah yang murni, inilah di tauhid, pengakuan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan selain dengan selayaknya melainkan Allah SWT. Ini merupakan kurnia Allah yang terbesar bagi kami, kerana dia telah beri hidayah kepada kami untuk berikrar dan beriman dengannya. Ini menyebutkan tentang sifat rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kurnia bagi semua manusia dengan cara Allah mengutuskan mereka nabi supaya menunjukkan kepada manusia ni jalan lurus. Maka kami yang dipilih oleh Allah untuk menunjukkan kepada kamu jalan kebenaran dan menjauhkan kamu daripada jalan kesesatan. Maka tauhid merupakan kurnia Allah buat para rasul dan kepada orang diutuskan yang menjadi rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kebanyakan kaum yang telah diutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul kepada mereka
mereka tak mensyukuri kurnia Allah itu, mereka menyekutukannya, mereka tidak mentaatinya, mereka mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah tetapi kufur dalam banyak perkara yang tidak ikut pada kebenaran itu. Jadi setelah Nabi Yusuf menghancurkan kepercayaan menyembah berhala dan sifat-sifat syirik dan menetapkan kenabiannya, barulah tiba baginda mengajak kepada tauhid yang murni, yang baginda sendiri berdiri di atas pengakuan hanya satu Tuhan, bukannya banyak Tuhan. Inilah prinsip dasar para Nabi, iaitu menghancurkan penyembahan segala selain daripada Allah terlebih dahulu, namanya takhliyah. Kemudian menegakkan dalil-dalil bukti di atas keberadaan Allah SWT, keesaannya. Jadi Yusuf kemudian bertanya, dapat kita lihat dalam ayat yang berikut, bila baginda menyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Wahai kedua orang temanku dalam penjara, mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang macam-macam itukah ataupun Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak beribadah kepada yang selain Allah kecuali hanya beribadah kepada nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu membuat-buatnya, mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Allah telah merintahkan agar kamu beribadah. Allah telah merintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selainnya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Nabi Yusuf bicara dengan mengajak dua orang muda ni untuk membawakan isu ketuhanan itu, menerangkan kepada mereka supaya meninggalkan sembahan selain daripada berhala yang disembah oleh patung. Ini seperti yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab tafsir menyatakan itu yang diperhatikan Nabi Yusuf AS sepanjang baginda berada di rumah Aziz. Jadi mana yang lebih baik? Bicara seperti ini kena terangkan kepada anak-anak kita sebagai contohnya, supaya terbuka minda untuk berfikir. Islam mengajak kepada berfikir supaya akal itu digunakan, dan tiada nikmat lebih besar daripada nikmat akal selepas diberikan Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentuhan yang bersifat demikian mudah untuk difahami walaupun oleh budak-budak sekalipun. Kalau ada banyak tempat nak report, tak pening kepala kita bekerja di satu tempat, ni kena beritahu gini, kena update pada yang ni pula, lepas tu yang tu bagi arahan, yang ni bagi arahan, melanggar bertentangan pula, yang mana satu kita nak ikut akhirnya. Dalam organisasi kecil pun kita dah pening kepala, ini kan pula dalam kehidupan kita, kemana kita nak beritahu, nak mengadu. Jadi Nabi Yusuf menerangkan kepada mereka berdua bahawa apa yang mereka sembah dan mereka sebut sebagai Tuhan-Tuhan itu hanya buatan belaka. Penamaan Tuhan itu yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka tak punya dasar pijak yang kukuh, menyebabkan hati makin berserabut. Oleh itu baginda mengatakan, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun atas nama-nama itu. Maksudnya tentang alasan dan juga bukti yang benar. Kemudian dia beritahu bahawa keputusan, peraturan, kehendak yang berlaku atas dunia ini semuanya milik Allah. Allah yang menitahkan kepada hamba-Nya supaya tidak beribadah melainkan hanya kepadanya. Zalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Maksudnya apa yang aku bawakan kepada kamu ni mengesahkan Allah dan berbuat sesuatu semata-mata kerana Allah. Inilah yang lurus yang diajar, yang dahulu kamu telah berikrar dengannya ketika kamu di alam ruh. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi dalam satu kisah berlaku pada kehidupan Nabi yang salam, iaitu seorang lelaki bernama Husain yang punya kedudukan, yang diutuskan oleh kaumnya untuk berdebat dengan Nabi. Dan saya pernah ajar doa ini bila kita mengajak orang kepada Islam, doa yang mana Allah supaya Allah beri kepada kita ilham dalam melakukan satu perkara. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.